Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pagi yang berbahagia ni tanggal 5 April 2021 bersamaan dengan 22 Syakban 1442 Hijrah kita dipertemukan siaran secara langsung. Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Keluarga besar Tanyalah Ustaz, mudah-mudahan semuanya di dalam keadaan sehat, sejahtera dan berbahagia hendaknya. Sedang menonton, pada pagi ini bakal kita bincangkan pembukaan untuk tema menjelang Ramadan. Berapa hari sahaja lagi, sekarang kita dah berada pada 22 Syakban dan tinggal lebih kurang dari 10 hari kita bakal menyambut kehadiran tetamu istimewa bulan Ramadan Al-Mubarak, dan pada hari ini kita membincangkan topik berkenaan dengan nisfu Syakban. Bagaimana kupasan dan perbincangan sebentar lagi kita akan bawakan bersama dengan anda semua, bersama dengan bintang ilmuwan yang akan mengupas perihal-perihal berkenaan dengan nisfu Syakban dan menjawab persoalan-persoalan dari penonton-penonton semua. Dan bagi penonton yang ingin bertanyakan soalan, boleh pergi ke dua saluran kita seperti biasa. Untuk buat panggilan boleh pergi ke 1800 8816 77 atau nak terus ke Facebook rasmi Tanyalah Ustaz TV3. Di situ ada buat secara langsung. Bagi mereka yang mungkin tak berkesempatan melihat di kaca TV di rumah, boleh melihat di mana anda berada menggunakan peranti anda. Yang penting jangan lupa tekan butang suka dan kongsi untuk sama-sama sebarkan kebaikan. Kita nak lihat juga terlebih dahulu pada pagi ini berkenaan dengan status terkini perkembangan COVID-19 di Malaysia. Kita lihat di skrin TV anda. Kalau kita dapat lihat status terkini COVID-19 Malaysia tanggal 4 April 2021, mencatatkan jumlah kes keseluruhan 350,959 kes. Kes baru dicatatkan semalam 1,349 kes, 1,342 kes tempatan dan 7 kes import. Kes sembuh baru 1,270 kes dan jumlah kes yang masih aktif 14,509 kes dan 2 kematian dilaporkan semalam. Terus mematuhi SOP dan jaga jarak, memakai pelitup wajah, dan yang paling penting sekali adalah kita perbaiki diri kita dan fikirkan apa sebenarnya patut kita lakukan untuk meredakan, memutuskan rantaian COVID-19. Baik, sidang penonton, pagi ini kita bakal bersama dengan bintang ilmuwan yang tidak asing dengan Tanyalah Ustaz dan tidak asing di kaca TV, yakni Al-Fadil Ustaz Muhammad Ilyas Ismail. Apa khabar Ustaz? Selamat datang di studio. Alhamdulillah. Ustaz pembuka tirai untuk tema menjelang Ramadan ya Ustaz. Kan? Jadi mungkin ada sesuatu yang akan dibawakan pada hari ini berkenaan dengan topik nisfu Syakban. Dan untuk permulaan ini Ustaz, sebagai mukadimah, kita terus ambil soalan di Facebook sebagai pembukaan kita dari sahabat kita Kak Ju Zabidi. Baik, kita lihat soalannya. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i, katanya. Soalan saya, apakah yang dimaksudkan dengan nisfu Syakban supaya kita dapat faham dan menghayati kelebihan bulan Syakban dengan lebih baik? Mohon pencerahan. Terima kasih Kak Ju atas soalan yang ditanyakan sebagai pembukaan mukadimah perbincangan kita. Silakan Ustaz untuk kata haluan. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Terima kasih kepada adinda saya Da'i Azrin dan khususnya kepada seluruh kru penerbitan Tanyalah Ustaz, para alim ulama, asatizah, tuan-tuan guru di luar sana, juga ibunda saya yang sedang menonton, dan semua setiap lapisan masyarakat didoakan kebaikan dunia dan akhirat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada kesempatan pagi ini. Kalau nak ikutkan tajuk ni, peristiwanya dah pun berlalu. Tetapi masih lagi dalam Syakban kita ni. Supaya gelombang, semangat, kata orang sekarang aura Ramadan tu janganlah sampai menenggelamkan
apa lagi fadilat ataupun kelebihan yang ada pada Syaban ni. Pasal apa? Mungkin sekarang ni di sana sini dah ada WhatsApp, dah ada pesanan-pesanan ringkas. Selamat datang Ramadan, ahlan wa sahlan Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadanmu datang, ku tunggu kau datang. Aku macam-macam ayat menunjuk kata ketidaksabarannya orang nak menanti Ramadan, sampai kadang dia terlupa. Dia masih lagi dalam Syaban yang ada fadilatnya, yang ada hikmahnya yang tersendiri. Jadi kita puji langkah pihak penerbitan untuk nak membawa para penonton tentang satu topik ini, iaitu nisfu Syaban. Jadi Dai Azrin, kita balik pada persoalan sahabat kita sebentar tadi. Betul. Apakah yang dimaksudkan dengan nisfu Syaban? Nisfu maknanya separuh. Nisf itu maknanya separuh. Syaban itu bulan Syaban tu sendirilah. Jadi kalau kata nisfu Syaban, artinya separuh daripada perjalanan dalam bulan Ramadan. Artinya 15 hari bulan. 15 hari bulan, tengah-tengah Ramadan, tengah-tengah Syaban tu sendiri, maka itulah yang disebut sebagai nisfu Syaban. Dan nisfu Syaban ni pula dia adalah kelebihannya yang tersendiri, yang walaupun di sana timbul beberapa pandangan mengatakan hadis itu tarafnya itu dan ini, tapi kita ambil jalan keluarlah daripada perbincangan yang begitu tinggi sekali yang mungkin masyarakat sini tak tercapai. Paling penting kita akan ambil satu kesimpulan, apakah amalan yang sama-sama kita boleh usahakan khususnya untuk mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun secara umum, Dai Azrin dan para penonton yang disayangi sekalian, Syaban merupakan salah satu daripada 12 bulan Islam. Yang mana 12 bulan Islam ini telah pun Allah Subhanahu Wa Taala sebut secara umumnya akan jumlah 12 bulan tersebut dalam Quran. Jadi izinkanlah saya untuk memulakan dan memuliakan majlis ini dengan mengambil keberkatan ayat Quran, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala firmankan dalam surah At-Taubah ayat 36. Surah Taubah surah ke-9 ayat 36. Jadi kita akan bacakan dan kita akan lihat terjemahannya, dan kita akan kongsikan pandangan ulama berkaitan tentang bulan-bulan Islam ini sendiri ya. Baik, para penonton semua dah bersedia ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Sadaqallahul Azim. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah ialah 12 bulan yang telah ditetapkan dalam kitab Allah semasa Ia menciptakan langit dan bumi. Di antara bulan-bulan tersebut ada 4 bulan yang dihormati. Ketetapan yang demikian itu ialah agama yang betul lurus. Maka janganlah kamu menzalimi diri kamu dalam bulan-bulan yang dihormati itu dengan melanggar larangannya, dan perangilah kaum kafir musyrik seluruhnya sebagaimana mereka memerangi kamu seluruhnya, dan ketahuilah sungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Surah At-Taubah ayat 36. Baik, jadi para penonton yang dirahmati Allah sekalian, pertama, kita faham bahawa bulan-bulan Islam tu ada 12 kesemuanya. Dan daripada 12 bulan Islam itu, dia ada 4 bulan yang diharamkan berperang ataupun 4 bulan yang dihormati, iaitu bulan Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram dan juga Rejab. Okey, jadi ustaz mana Syabannya? Tak apalah. Nak bagi tahunya,
walau mana-mana sekalipun bulan-bulan Islam, ada disebutkan pada ayat yang kita bacakan sebentar tadi, kata Allah, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu buat zalim pada diri kamu sendiri. Apa makna jangan buat zalim pada diri kamu, terutamanya pada bulan-bulan yang dimuliakan ini atau bulan yang dihormati? Kata Syekh Tontawi rahimahullah, maksud jangan buat zalim pada diri itu pada 3 keadaan ataupun pada 3 perangai. Bentuk-bentuk jangan buat zalim pada diri sendiri. Apakah 3 tersebut? Pertama sekali, jangan sesekali duk buat jahat lebih daripada kebaikan. Maknanya dia buat jahat lebih banyak daripada baik. Maknanya baik dia ada tak? Ada juga. Tapi jahat tu mendominasi. Jahat tu lebih banyak daripada yang baik. Setiap kita ni ada nakalnya. Setiap di kalangan kita ni dia ada nakal masing-masing. Tapi dia punya nakal tu, noti-noti dia tu, lagi banyak daripada baik. Tu tak mau. Fahamlah ya? Orang kampung faham kot noti ya, kan? Orang Kedah ni kadang cakap orang putih sikit kadang. Tu yang kedua, iaitu jangan meninggalkan kewajipan. Dalam Syaban dia sibuk dengan puasa-puasa sunat, subuh pukul 11 pagi. Jam. Tak boleh macam tu. Meninggalkan kewajipan. Yang wajib, yang fardu dia tinggal, dia pulun hanya yang sunat pun tak boleh juga buat macam tu. Meninggalkan kewajipan. Yang ketiganya adalah dia melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia kalau ikutkan perkara haram ni tak kira bulan apa, mana-mana bulan sekalipun janganlah buat perkara yang diharamkan Allah Taala. Itu. Jadi maknanya pada Syaban tu juga ada dia punya fadilat kelebihan yang tersendiri. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah ditanyakan oleh Sayyidina Usamah bin Zaid radhiyallahu an. Tanya pada Nabi sebab kelihatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi agak kerap berpuasa di bulan Syaban. Hingga kan bila ditanyakan kenapa Nabi agak kerap kelihatan berpuasa di bulan Syaban, lalu ini jawapan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, zalika syahrun yaghfulun nasu anhu. Kata Nabi, itulah bulan Syaban, bulan yang ramai manusia lalai daripadanya. Lalai macam mana? Orang tak pernah ingat sangat Syaban ni, dan kita pun tak pernah nampak ada orang buat banner selamat datang Syaban, ahlan wa sahlan Syaban, selamat menjalani ibadah dalam Syaban. Kita tak jarang jumpa. Kadang-kadang dia tak perasan pun bulan Syaban. Tak dia perasan. Ingat rejak Ramadan ni. Ya. Maka sebab itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, Syaban itu dia kedudukan dia baina Rajab wa Ramadan. Dia antara Rajab dengan Ramadan dan dia di tengah-tengah. Tapi satu kelebihan Syaban ni adalah wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Dia adalah bulan di mana diangkat amalan kita ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Dan aku suka sangat amalanku diangkat ketika aku sedang berpuasa. Hadis riwayat An-Nasa'i. Nanti kita akan kongsikan kenapa penting sangat puasa ni pada dikaitkan dikaitkan juga dengan amalan-amalan lain. Nanti insya-Allah kita akan kongsikan. Jadi secara umumnya itulah nisfun Syaban, dan itulah Syaban yang ada padanya hikmah dan kemuliaan yang tersendiri. Benar. Sebenarnya bila mana ditanya berkenaan dengan nisfu Syaban, makna nisfu itu adalah setengah ataupun separuh daripada bulan Syaban. Syaban itu nama bulan itu tersendiri, dan yang paling penting seperti mana Ustaz sebutkan sebentar tadi, jangan melakukan kezaliman terhadap diri sendiri di dalam mana-mana 12 bulan tersebut, apatah lagi 4 bulan yang disebutkan sebentar tadi, yakni melaku zalim itu jangan berbuat jahat melebihi kebaikan, dan yang kedua jangan meninggalkan kewajipan, dan yang ketiga jangan berbuat perkara ataupun benda-benda yang haram di mana-mana bulan di atas muka bumi ini. Baik, sidang penonton, kita lihat soalan yang kedua pada hari ini di Facebook Tanyalah Ustaz dari sahabat kita Nur Dahlia Biru. Baik, kita lihat soalannya. Assalamualaikum Ustaz. Katanya apakah
keistimewaan malam nisfu Sya'ban dan apakah amalan yang paling afdal dilakukan pada malam tersebut? Dan soalan kedua, bagaimanakah pandangan dan ketetapan amalan yang telah disusun oleh alim ulama pada malam nisfu Sya'ban? Mohon pencerahan. Terima kasih diucapkan kepada sahabat kita Nur Dahlia Biru atas soalan yang ditanyakan. Dua soalan. Yang pertama, Ustaz, keistimewaan malam nisfu Sya'ban dan amalan yang afdal dilakukan. Silakan. Baik, terima kasih ya. Sahabat kita Biru. Dahlia Biru. Nama bunga. Ya, nama bunga. Penonton-penonton yang dirahmati Allah sekalian. Hadis-hadis berkaitan dengan nisfu Sya'ban ini, pelbagai komentar para alim ulama, ada yang setengahnya menyebut tarafnya itu sahih dan ada yang setengahnya itu sebaliknya. Tetapi ada satu hadis ini yang boleh kita jadikan sebagai pedoman bersama, di mana Nabi SAW ada bersabda, yang mana ini juga Imam At-Tabrani sebutkan dalam Mu'jamul Kabir, riwayat daripada Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu an. Kata baginda Nabi, yattali'ullahu ila khalqihi fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah melihat makhluknya pada malam nisfu Sya'ban, kemudian mengampunkan semua makhluknya kecuali orang yang syirik dan orang yang bermusuhan. Hadis sahih Ibnu Hibban, nombor hadis 5665. Jadi daripada hadis ini kita dapat faham satu perkara. Sungguh pun pada malam nisfu Sya'ban itu tak ada amalan-amalan yang khusus. Maknanya ini amalan dia yang kena nak dibuat ke apa, tidak. Akan tapi kebanyakannya ia bersifat ibadah umum. Artinya para penonton, kalau nak buat ibadah apa sekalipun ibadah yang nak dibuat, sama ada baca Quran, zikir, solat sunat, apa sajalah pada malam tersebut, semuanya dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cumanya dia punya tema utamanya adalah pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam doa mohon ampun, baca Quran harap Allah ampun dosa, solat sunat pun harap Allah ampun dosa. Kecuali dua tadi tu, yang kita sebutkan dalam terjemahan hadis tadi tu, iaitu pertama, orang yang melakukan perkara syirik. Nanti ada kesempatan kita ulas sikitlah ya. Pertama, orang yang melakukan syirik. Yang keduanya, orang yang bermusuhan. Yang mana bermusuhan ni pun ada juga huraiannya, kan? Kalau ada kesempatan nanti kita hurailah Dai Azrin. Jadi para penonton yang dirahmati Allah sekalian, sungguh pun begitu, apakah amalan-amalan yang boleh dibuat? Saya kongsikan apa sahaja amalan-amalan yang baik, Quran, zikir, solat sunat, apa saja, buatlah tuan-tuan. Semuanya boleh mendatangkan pahala dan mendapat pengampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cumanya kalau kita lihat pendapat para alim ulama berkaitan dengan kelebihan nisfu Sya'ban, Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan doa yang mustajab itu ada 5. Doa yang mustajab itu ada pada 5 malam. Ya, ada pada 5 malam. Walaupun kalau dalam hadis Nabi ada menyebutkan tentang waktu-waktu yang juga bagus untuk kita berdoa ialah 2 waktu. Antara lainlah ya. Ini dalam riwayat yang lain. Pertama iaitu usai daripada solat, lepas daripada semayang, jangan terus kelang kabut terekam sana kerja meeting ke apa. Ambillah seketika waktu tu, tadah tangan doa pada Allah. Doa kepada Allah. Dia doa-doa ni paling bagus selepas kita buat amalan apa-apa. Lepas baca Quran, doa. Lepas solat, doa. Apa saja amal-amal kita buat tu, doa kepada Allah Ta'ala. Itu. Pertama, lepas semayang. Yang keduanya, di tengah malam. Jadi tuan-tuan ada peluang solat malam nanti ni. Nanti bila masuk Ramadan, tengah duk panah lauk, tengah nak sahur tu kan, panah lauk. Jangan lupa periuk nasi tu tekan kuk. Ni ramai keep warm. Menjerit lagi 5 minit nak subuh, keep warm. Bukan jadi nasi, jadi beras. Suami turun, beras lagi. tak makan nasi dah kita sahur pagi ni. Jadi masa bangun sahur tu, tadah tangan. Doa kepada Allah. Itu pun waktu-waktu yang mustajab.
Ada orang kata nak tunggu mustajab pergi Mekah lah apa. Jadi jangan jauh sangat. Di Malaysia ni pun boleh waktu-waktu yang mustajabnya. Jadi salah satunya juga disebut oleh Imam Syafi'i rahimahullah 5 malam yang begitu mustajab untuk kita berdoa, iaitu antara lainnya malam Hari Raya Idul Fitri. Dia sibuk gantung lansir kacau duduk dah bakal lemang dah. Malam tu tengah bakal lemang jangan lupa doa. Doa malam raya tu, malam raya Idul Fitri. Gosok baju lah apa malam esok nak mayang raya. Yang keduanya malam raya Idul Adha. Yang ketiganya malam awal bulan Rejab. Yang keempat malam nisfu Syaban. Dan satu lagi malam ni tuan-tuan tak payah nak tunggu lama sangat. Kalau yang kita sebut tadi tu dia dalam setahun tu nak jumpa dia lama-lama sekali lah. Tapi kalau malam ni seminggu sekali mesti jumpa. Malam Jumaat. Itu. Malam Jumaat ni, tuan-tuan, dia banyak kelebihan dia. Cuma orang kita ni geng nakal-nakal, bang, malam Jumaat jangan tidur lewat. Dia fikir ke lain. Kalau dia kata malam Jumaat baca kahfi tak apa lagi. Dia banyaklah fikir ke lain. Jadi tak apalah. Saya akan kongsikan juga pandangan Ibn Rajab radhiyallahu Ibn Rajab tentang malam nisfu Syaban ini dan amalan-amalan para tabi'in terdahulu selepas ini. Selepas ini nanti kita akan kongsikan. Dan tertarik dengan Ustaz sebutkan sebentar tadi tentang 5 malam yang mustajab doanya patut kita perhatikan. Baik, sedang penonton, kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Baik, terima kasih diucapkan kepada semua penonton. Kembali bersua untuk meneruskan perbincangan Nisfu Syaban selaku pembuka tirai edisi tema kita menjelang Ramadan tinggal berapa hari sahaja lagi. Hari ini sudah pun 22 Syaban 1442 Hijrah. Dan seperti mana yang disebutkan oleh bintang ilmuwan kita sebentar tadi, Ustaz Ilyas Ismail, di dalam kita ni sedang merasa keterujaan, seronok untuk menyambut kehadiran bulan Ramadan. Tetapi jangan dilupakan, masih lagi ada berbaki masa untuk kita mendapatkan keistimewaan dan kelebihan fadilat di dalam bulan Syaban. Dan seperti mana disebutkan sebentar tadi, 5 malam yang mustajab doa, termasuk juga malam nisfu Syaban. Yang pertama malam raya Aidil Adha, malam raya Aidil Fitri, malam pertama di bulan Rejab, dan yang keempat malam nisfu Syaban, dan yang kelima malam Jumaat. Ini adalah 5 malam yang mustajab doa dan terbaik untuk kita berdoa. Baik, sidang penonton, kita meneruskan perbincangan. Kita lihat soalan di Facebook Tanyalah Ustaz dari sahabat kita Puan Ros Mahizan Abdullah. Kita lihat soalannya. Assalamualaikum. Katanya soalan saya, nisfu Syaban satu bulan yang ditunggu-tunggu umat Islam dan bulan yang mulia sebelum bulan Ramadan. Persoalan saya, ada satu hari di bulan Syaban yang dilarang untuk berpuasa. Boleh tak Ustaz kupaskan persoalan ini biar tahu jangan keliru? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga Puan Rosmahizan Abdullah atas soalan yang ditanyakan. Dan dia pun tak nyatakan hari bila tu, tapi dia kata ada satu hari yang dilarang berpuasa. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada sahabat kita yang mengajukan soalan. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, dalam bulan Syaban adalah bulan yang digalakkan kita untuk memperbanyakkan puasa sunat. Faham? Walaupun ada setengahlah ulama menyebutkan antara Rejab, Syaban dan Ramadan ni dia punya tema-temanya yang tersendiri. Contoh, Rejab ada yang menyebutkan dia bulan ujian, Syaban bulan persiapan, Ramadan bulan latihan. Saya ulang sekali lagi, Rejab adalah bulan ujian. Yang kedua, Syaban adalah bulan persiapan nak menuju Ramadan. Dan Ramadan tu sendiri adalah bulan ujian. Dia macam seolah-olah, ni nak mudah faham lah. Kalau sekolah dulu kan ada gerak gempur,
ujian peringkat ada ujian peringkat negeri, lepas tu ujian sebenar. Macam tu, dia ada sikit peringkat-peringkatnya itu. Maka dalam bulan Syaban ini, kalau sebelum daripada 15 Syaban, maka digalakkan untuk kita memperbanyakkan puasa-puasa sunat. Cuma selepas daripada setengah Syaban ataupun lepas daripada 15 Syaban itu sendiri, maka kena ingat ada hukum tersendiri berkaitan tentang puasa sunat selepas daripada 15 Syaban itu sendiri, iaitu antaranya pandangan paling kuat dalam mazhab Syafi'i adalah haram berpuasa selepas daripada nisfu Syaban. Okey. Dan pandangan kedua disebutkan makruh berpuasa selepas daripada nisfu Syaban. Artinya ada dua pandangan di sini. Pertama, haram berpuasa selepas nisfu Syaban. Nanti akan kita ulaskan ya, siapa pula yang dibolehkan untuk berpuasa selepas nisfu Syaban, dan apa sebab kenapa para alim ulama merumuskan bahawa seeloknya jangan puasa selepas daripada nisfu Syaban tu. Kenapa? Dan yang keduanya adalah makruh berpuasa selepas daripada nisfu Syaban. Cuma ada kategori puasa yang dibenarkan selepas daripada nisfu Syaban tu, antara lainnya puasa orang yang berterusan sebelum lagi nisfu Syaban. Dia ni memang jenis orang yang puasa yang contoh macam puasa Nabi Daud. Hari ni puasa, esok tak puasa, lusa puasa, tulak tak puasa. Dia memang puasa selang sehari. Kalau macam kita, hari ni puasa, esok tak puasa, lusa tak puasa, tulak tak puasa, Ramadan baru puasa. Jadi tak payah sembang lah. Dia kata, saya puasa, itu Haji Daud, bukan bukan Nabi Daud. Kata. Marah pula Haji Daud tak contoh. Apa lagi? Puasa sunat yang dah jadi kebiasaan. Contohnya, puasa sunat Isnin Khamis. Maka kalau dia lepas daripada 15 Syaban pun, dia nak teruskan Isnin Khamis pun boleh. Yang seterusnya, puasa nazar. Itu dia jadi wajib lah. Dia nazar kan, maka dia kena laksanakan puasa nazar tersebut. Dan satu lagi, puasa qada. Ada peluang lagi ni, puasa qada. Itu antaranya lah yang boleh saya kongsikan pada kesempatan ni berkaitan tentang puasa selepas daripada 15 Syaban beserta dengan hukumnya. Cuma saya nak tambah sikit. Apa tadi persoalan berkaitan tentang amalan-amalan pada nisfu Syaban. Yang awal tadi. Ya, betul. Kalau tadi antaranya iaitu doa sebagaimana yang digalakkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah pada 5 malam tersebut yang dah diulas oleh Dai Azrin sebentar tadi. Seterusnya Ibn Rajab menyebutkan malam nisfu Syaban juga pada zaman tabi'in terdahulu, penduduk di Syam, Khalid bin Ma'dan, Luqman bin Amir dan beberapa tabi'in yang lain, apa mereka buat? Bersungguh-sungguh beribadah pada malam tersebut. Ini disebut dalam Lataiful Ma'arif. Memperbanyakkan amal ibadah. Sebab itu ada setengah ulama lain juga menyebutkan bahawa Syaban ini sebagai Syahrul Qurra. Syahrul Qurra ni maknanya bulan pembaca Quran. Kalau Ramadan, bulan Quran. Ramadan, bulan Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Ramadan tu bulan Quran. Syaban, bulan pembaca Quran. Dan kalau kita tengok dari segi trainingnya pun, memang eloknya start baca Quran tu sekarang dah. Dia gear 1, gear 2. Jangan 1 Ramadan baru buka Quran. Takut nanti pagi-pagi 1 Ramadan baru nak baru lepas sahur, Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu tengok, tebalnya Quran ni bila nak habis. Nampak? Dia jadi berat. Baru gear 1, brother. Baru gear 1. Bila mau habis, dia rasa jauh lagi. Terkejut. Jadi kita mula daripada sekarang. Macam puasa juga. Puasa dah dimulai dengan Syaban. Dah sikit-sikit puasa sunat. So dia masuk Ramadan tu, dia jadi perut tu dah training. Quran pun sama. Dia dah ada training tu, kata bulan persiapan tadi tu. Jadi antara hikmah kenapa lepas daripada nisfu Syaban itu dilarang daripada berpuasa sunat, iaitu adalah kerana sebagai satu persiapan nak masuk Ramadan dan juga sebagai untuk membezakan Ramadan dan juga Syaban. Wallahu a'lam. Faham. Baik, menjawab kepada persoalan yang ditanyakan seketika tadi berkenaan dengan ada hari yang diharamkan untuk berpuasa di dalam bulan Syaban. Baik, sidang penonton kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan Haji Sukinur
Haji Muhammad Saleh. Ya tuan, Tuan Haji Tukenon. Dia putus-putus lah sikit. Boleh jauhkan sikit mungkin daripada TV. Tak pernah baik saya kak. Boleh. Silakan. Okay, soalan kita saya nak Ustaz, dalam bulan on jalankan membaca doa Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa anna kan. Jadi saya nak minta Ustaz, ada tak doa yang kita boleh amalkan untuk bulan nisfu Sa'ban seperti mana bulan Ramadan tadi. Jadi selama ini saya pun tak tahulah apa doa yang kita nak boleh amalkan. Itu saja soalannya saya pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan Haji Tukenon. Soalan yang ditanyakan katanya mungkin dalam bulan Ramadan ada doa-doa khusus yang diajarkan. Mungkin juga katanya dalam bulan Syaban juga ada doa-doa yang khusus yang boleh dibaca dan juga diamalkan. Silakan Ustaz. Ya. Terima kasih pada Tuan Haji Tukenon yang mengajukan soalan tadi. Betul, dalam Ramadan kita akan dengar di sana sini imam-imam ataupun asatizah kita akan membacakan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, atau ramai-ramai fa'fu anna. Ya Allah, Engkau Tuhan yang suka mengampunkan, maka ampunilah kami. Jadi dalam Syaban, sebenarnya kalau nak ikutkan yang saya sebutkan tadi ni, tidak ada amalan khusus maupun doa-doa khusus, itu tidak ada. Walaupun ada juga di kalangan kita yang jadikan amalan dalam semayang, dalam doa selepas semayang dia. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Boleh kita baca doa tersebut kerana mohon keberkatan pada Allah Taala pada bulan Rajab, pada bulan Sya'ban, dan dipanjangkan usia kita dapat bertemu dengan bulan Ramadan. Sungguh pun ia dikategorikan sebagai bertaraf dhaif tersebut. Tapi ingat, dhaif jangan tuan-tuan terus, dengan istilah kata orang, dia terus membakul sampahkan hadis-hadis dhaif ni, sebab hadis dhaif dia masih lagi hadis. Kan, berbanding dengan hadis maudhu', itu hadis palsu, hadis rekaan. Yang kebanyakan berantai-rantai ni yang kita dah dapat ni, siapa tak sebarkan ini kepada hadis ni, macam-macam pelik-pelik itu semua. Tapi kalau hadis dhaif, dia masih lagi hadis. Khususnya dia untuk berkaitan tentang memancing gairah untuk beramal ataupun fadail amalah. Kan, jadi maknanya boleh untuk kita bacakan doa yang saya bacakan tadi tu, iaitu macam kita lah doa makan pun, doa makan tu pun taraf dhaif. Kalau ikutkan Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar tu, yang pentingnya permohonan pada Allah keberkatan, itu okey, tak ada masalah. Ataupun selain pada doa-doa tersebut, apa sahaja doa yang baik-baik, mohon ampun pada Allah, minta ilmu bermanfaat, umur panjang, dapat direzekikan bertemu Ramadan pun tak ada masalah ya. Allah masih boleh beramal dengan hadis dhaif, tetapi tidak boleh dijadikan sebagai hujah Ustaz. Baik. Kita lihat soalan seterusnya, yang mana mungkin kita nak lihat soalan di Facebook seketika nanti, tetapi kita lihat dulu, kita dengarkan dulu, ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Azrin dan juga Ustaz Muhammad Ilyas Ismail. Saya Umar bin Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Umar, mungkin boleh kuatkan sikit suaranya. Wagas Wagas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dah jelas. Silakan soalannya tuan. Soalan saya begini ya. Ni Ustaz ya. Saya ada dengar segelintir pendapat lah mengatakan bahawa kalau kita nak puasa bulan Syaban ni, kalau kita tak pernah, contohnya jarang-jarang puasa Isnin Khamis tu Ustaz, selepas nisfu Syaban ataupun separuh daripada bulan Syaban tu, kita tak boleh buat dah puasa, sama ada nak puasa sunat ke apa ke, tak boleh. Apakah ada dalil yang mengatakan benda ni benar ke pendapat yang macam ini Ustaz? Yang keduanya saya nak tanya, ada setengah pendapat, ialah saya selalu dengar daripada kecil lagi, penceramah menyebut kalau 15 Syaban ni buku kita yang lama tu dia tutup, dan selepas 15 Syaban itu buku baru dicatat.
apakah benar perkara ini Ustaz? Adakah dalil yang mengatakan benda ini adalah satu kebenaran ke, ataupun bagaimana, ataupun pendapat-pendapat daif ke, adakah hadis-hadis ayat Quran yang menyebut perkara ini, kedua-dua perkara ini? Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan Umar. Soalan yang ditanyakan dua soalan ya. Yang pertama berkenaan dengan kalau sebelum daripada bulan Syaban katanya jarang-jarang berpuasa ataupun tidak pernah berpuasa sunat, tetapi bila tiba sahaja lepas nisfu Syaban maka baru nak mula berpuasa, katanya tak boleh. Adakah benar ataupun tidak? Adakah tersebut dalil yang menyatakan seperti itu? Dan yang kedua berkenaan dengan buku catatan amal, bila mana nisfu Syaban maka ditutup, setelah selesai maka dibuka buku catatan amal yang baru. Adakah juga mempunyai dalil yang menyebutkan perkara ini, Ustaz? Silakan. Terima kasih ya. Muslimin, muslimat, para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya kita nak ucap tahniahlah kepada penonton-penonton kita. Semakin lama usia siaran Tanyalah Ustaz ni berlangsung, bersiaran, membuatkan masyarakat pun semakin matang dalam menerima ilmu, mengamalkan ilmu dan mencerna ilmu yang sedia dia dapat. Artinya dia tak terus ambil bulat-bulat, melainkan dia kaji terdahulu, mendapatkan kepastian. Ini sifat penuntut ilmu yang bagus. Dia dah mula tanya tentang dalil-dalil. Dulu tanya boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Sah tak sah? Sah tak sah? Batal ke tak batal? Itu tapi sekarang dia dah tahu kata walaupun batal, walaupun sah, apa dalil? Oh, hebat. Tahniah ya para penonton semua. Kematangan masyarakat kita dalam mendalami ilmu ini akan terus berkembang. Salah satu menerusi platform Tanyalah Ustaz. Ya, amin ya rabbal alamin. Penonton-penonton semua, baiklah. Berkaitan tentang larangan daripada ataupun larangan berpuasa selepas daripada nisfu Syaban itu berdasarkan ada hadis, walaupun hadis ini dinilai oleh para alim ulama dengan pelbagai komentar lah ya. Saya tidak berhajat untuk nak kongsikan perkara tersebut. Cumanya kita ambil ada satu, Nabi menyebutkan idzan tasafa Sya'banu fala tasumu. Apabila kalian semua dah berada ataupun tiba pada pertengahan Syaban, maka janganlah kalian berpuasa. Walaupun begitu, fala tasumu, janganlah kalian berpuasa di situ, ditujukan pada siapa? Kata ulama, ditujukan kepada sesiapa yang bukan menjadi kebiasaannya berpuasa sebelum 15 Syaban. Jenis jarang-jarangnya rumah dia puasa, abang tumpang sekali lah. Kesian pula awak seorang lapar, abang nak join sekali. Dia bukan jenis ahli puasa. Faham? Dia bukan ahli puasa. Tapi ahli surau lah. Dia geng surau, tapi dia bukan ahli puasa. Maka dia bukan ahli puasa, dia bukan jenis orang yang rutin puasa. Maka tiba lepas daripada Syaban itu, dialah yang dimaksudkan dilarang daripada berpuasa selepas daripada 15 Syaban. Itu dia. Walaupun ada satu lagi hadis yang lain, riwayat Imam Muslim, la taqaddamu ramadhana bisaumin yaumin wala yaumaini. Jangan dahulukan Ramadan dengan sehari berpuasa atau 2 hari sebelum nak masuk Ramadan tu. Ini pun sebagai hikmahnya kata ulama, sebagai persiapan untuk nak masuk Ramadan, supaya kita dah kuat mental, fizikal kita dah kuat betul dah nak bersiap sedia masuk ke bulan Ramadan. Dan satu lagi persoalan tentang buku amalan ditukar pada malam tersebut, apa perbincangan dia dan apakah huraiannya, insya-Allah kita akan kongsikan selepas ni ikutlah. Baik, betul Ustaz. Berkenaan buku catatan amal tu diangkat dan ditukar, adakah benar ataupun tidak, serta minta dalilnya. Jadi tunggu, jangan ke mana-mana, kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Baik, terima kasih dan terima kasih diucapkan kepada semua penonton keluarga besar Tanyalah Ustaz yang masih setia pada pagi ini walaupun ada perkara-perkara yang nak dilakukan tetapi masih lagi meluangkan masa di hadapan Kecil TV menyaksikan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru mendapatkan pencerahan berkenaan dengan nisfu Sya'ban. Dan seperti mana yang disebutkan sebentar tadi, ada pemanggil di talian bertanyakan soalan berkenaan dengan bila mana disebutkan tentang nisfu Sya'ban, pastinya kita akan terfikir berkenaan dengan buku catatan amal yang mana ditukar dan diganti dengan yang baru, dibawa naik, diperhitung amal dan dilihat bagaimana permulaan untuk membuka buku itu, adakah amalan yang baik ataupun amalan yang buruk. Tetapi persoalannya di sini, adakah benar buku catatan itu ditutup? Ada yang kata sebelum maghrib, ada yang kata masuknya waktu maghrib, ada yang kata selepas maghrib, ada juga yang menyebutkan selepas isyak dan pelbagai. Tetapi kita nak dapatkan yang sebenarnya, kita nak tanyakan kepada Al-Fadhil Ustaz untuk dapatkan pencerahan supaya tidak keliru lagi. Silakan Ustaz berkenaan dengan buku catatan amal. Penonton-penonton yang dirahmati Allah sekalian, sebagaimana hadis yang telah pun kita kongsikan di awal perbincangan kita sebentar tadi, iaitu salah satu daripada kemuliaan yang ada pada bulan Sya'ban ini adalah sebahagian hadisnya Nabi menyebutkan wa huwa syahrun turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin. Sya'ban adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mengangkat amalan kita dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti ada kesempatan insya-Allah saya akan kongsikan bagaimana amalan tersebut dibawa dan apa yang menyebabkan Nabi beria sangat puasa dalam ketika tengah amalan tu sedang diangkat bertemu Allah taala. Jadi untuk menjawab persoalan tentang malam bila adakah nisfu Sya'ban tu ditukar buku dan seumpama dengannya, jawapannya adalah pada bulan Sya'ban tidak diketahui mana-mana malam ataupun mana-mana waktu amalan tersebut diangkat bawa bertemu Allah Subhanahu wa taala. Itu cerita dia. Okey, faham ya? Jelas para penonton ya? Artinya apa? Tidak ada spesifik ataupun malam-malam tertentu ataupun adakah pada malam nisfu Sya'ban tu kah malamnya yang dibawa angkat tukar amalan kita semua tu? Tidak. Seperti yang saya sebutkan tadi ni, tidak semestinya. Kerana dia boleh jadi pada mana-mana waktu dalam bulan Sya'ban. Itu yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersungguh nak berpuasa tu. Kenapa? Pada puasa ini dia ada banyak sangat hikmah dan dia ada banyak sangat kelebihan pada ibadah puasa tu yang tersendirilah. Sebab kalau nak ikut kita punya pelaporan amal kita ni, dia ada beberapa peringkat kalau nak ikutkanlah. Dia ada sama ada laporan yang bersifat harian. Sebab itu ada pertukaran, dipanggil apa, macam roster apa. Dia panggil apa kalau dia punya rotate dia tu, ada malaikat yang subuh, ada malaikat yang asar. Jadi ini kalau secara ringkasnya, malaikat tukar shift. La ilaha illallah, nak sebut shift tu yang tak terkeluar. Kalau shift tu bahasa Melayu mungkin waktu bertugas lebih kurang. Ya, dia tukar shift lah, senang cakap. Yang daripada malaikat subuh dia akan sampai ke asar. Daripada asar tu pula dia akan jaga sampailah ke subuh. Jadi sebelum dia tinggalkan hamba-hamba Allah ini, contohnya malaikat yang subuh, dia nak naik untuk ganti dengan malaikat yang subuh ke asar, maka dia meninggalkan kita dalam keadaan apa itulah yang dia akan report pada Allah Ta'ala. Faham. Seumpamanya nak bagi bunda faham, Allah Ta'ala tanya pada malaikatnya, hamba-hambaku ni tengah duk buat apa tu? Kan jadi apa jawab malaikat? Oh, hamba-Mu ya Allah tengah semayang. Tengah semayang subuh tadi. Kelang kabut nak tanya Ustaz. Dia semayang subuh dah tadi ni. Ataupun yang naik pada waktu asar untuk tukar shift, buat apa hamba-hambaku? Oh, dia semayang, dia tengah semayang asar berjamaah dengan isteri dengan anak. Oh, hambaku tu buat apa? Oh, itu tengah duk lipat stokin atas padang lagi. Nak main bola. Tak mayang asar lagi. Faham tak? Jadi pelaporan amalan-amalan kita ni dia boleh berlaku dalam tempoh harian. Ada yang boleh berlaku secara dalam bentuk dalam mingguan pun ada, dan ada yang dalam bentuk secara tahunan. Yang tahunan itulah yang berlaku dalam Sya'ban tu.
tak dapat dipastikan pada mana-mana waktu. Yang pentingnya sepanjang Syaban ada peluang untuk berpuasa ataupun beramal, apa sajalah amalan-amalan baik, kita perbanyakkan, bertingkatkan. Cuma kalau dah lepas nisfu Syaban ni, seperti yang kita huraikan tadilah, khususnya bab puasa tadi tu. Benar, baik. Terima kasih Ustaz. Tidak dipastikan bila, waktu dan ketikanya, tetapi yang paling penting adalah pastikan setiap kali para malaikat membawa naik, sebab kata Ustaz sebentar tadi, laporan ataupun report, adalah pastikan kita mendapat satu sebutan ataupun report yang baik disampaikan kepada Allah Azza wa Jalla supaya pandangan baik sentiasa. Baik, sidang penonton, kita lihat soalan seterusnya di Facebook Tanyalah Ustaz TV3 dari sahabat kita Mak Etun. Baik, kita lihat. Assalamualaikum. Kata Mak Etun, apakah maksud mereka yang bermusuhan tidak akan diampunkan Allah pada malam nisfu Syaban? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Mak Etun dari Pokok Mangga, Melaka. Pokok Mangga, bukan bawah pokok mangga, Pokok Mangga. Baik, okey. Terima kasih Mak Etun atas soalan yang ditanyakan berkenaan dengan mereka yang bermusuhan tidak akan diampunkan, seperti Ustaz sebutkan sebentar tadi di awal, berkenaan dengan dua golongan yang mana tidak diampunkan, mereka yang syirik dan juga mereka yang bermusuhan. Tetapi soalan di Mak Etun Ustaz bertanya berkenaan dengan mereka yang bermusuhan. Ustaz, boleh Ustaz uraikan, silakan. Ya, penonton-penonton yang dirahmati Allah sekalian, sebagaimana hadis yang kita telah kongsikan sebentar tadi tentang Allah Ta'ala melihat makhluknya pada malam nisfu Syaban, dan Allah mengampunkan semua makhluknya kecuali kacau siapa? Kecuali kecuali dua. Yang pertama yang syirik. Yang mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya-Allah kalau kesempatan kita cerita aja lagi. Dan yang keduanya adalah orang yang bermusuhan. Maka huraian para alim ulama, kata ulama, tak semestinya nisfu Syaban ke Syaban saja engkau bermusuh. Mana-mana waktu pun kalau engkau ni perangai suka duk bergaduh, putus silaturahim, perangai tersebut akan menghalang rahmat Allah. Malah bukan setakat menghalang rahmat Allah engkau dapat, terhalang daripada masuk syurga. Kata Nabi, la yadkhulul jannah qati'un, tak masuk syurga orang yang putus silaturahim. Maka kita menyerulah pada para penonton semua, tak payahlah nak sedih-sedih bagai letihlah, menangis-nangis merayu pada Ramadan Syawal tu pagi raya semua. Sebenarnya bukan tunggu pagi raya nak bermaafan, nak meleraikan perselisihan faham semua, bukan tunggu malam raya ke pagi raya meleleh-leleh, lepas tu raya kedua bergaduh balik. Dah, sepanjang masa jangan duk cari pasal dengan orang. Sebab dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim, saya ringkaskan, walaupun pada awalnya tu Nabi menyebutkan sesungguhnya pintu-pintu syurga pada hari Isnin dan Khamis dibuka, diampunkan setiap hamba yang tak syirik pada Allah dengan sesuatu kecuali bagi orang yang antara dia dan saudaranya saling bermusuhan. Maka orang hak gaduh ni, yang semua dapat rahmat, semua okey, hak syirik dah telah tadi kita sebut dah tadi ni. Ni hak gaduh-gaduh ni, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Kata Allah, anziru hazaini hatta yastaliha. Dua kali disebutkan. Allah Ta'ala sebutkan pada mereka ni, tangguhkanlah dua orang hak bergaduh ni. Gaduh isu apa? Tak tahu, tak selesai lagi diorang ni. Tangguhkan mereka ni sampai mereka berbaik-baik. Dan diulang lagi perkataan tersebut. Tangguhkan dua orang ini sampai mereka berdamai. Tangguhkanlah mereka ini sampai mereka berdamai. Maka setengah ulama menyebutkan, ini hadis juga menunjukkan bahawa kalau selisih faham pun ada masalah ke apa, jangan lebih 3 hari. Jangan lebih sampai 3 hari, tuan-tuan. Ni bukan 3 hari ni, dah 3 tahun gaduh ni. Kan? Sejak dia tu admin grup WhatsApp, dia remove kita, punya meluat, menyampah, benci, sampai hari ni tak tegur dah. Dia buat grup baru pun, grup geng-geng syurga apa. Tak mau dah, tak mau join dah. Aku dengan dia, aku pangkah tu lah. Aku tak mau dengan dia. Perbuatan macam ni, tuan-tuan duk merayu-rayu malam nisfu Syaban ke, malam Ramadan ke, menangis-nangis pun, selagi tuan-tuan tak selesai, Allah Ta'ala kalau dalam hadis disebutkan apa? Tinggalkan, tangguhkan dulu. Dia ni nanti dulu. Orang ni semua dapat rahmat, kasih sayang Allah Ta'ala semua. Hak dia orang ni nanti dulu. Sampailah mereka ini, dalam hadis disebutkan, hatta yastaliha, sampailah mereka berdamai. Tak tahulah isu tanah ke, isu berebut apa, benda tak selesai. Tolonglah tuan-tuan, tolonglah.
Ada setengah orang sedekah bagus, solat sunat bagus, amal lain bagus, tapi dengan persaudaraan ada problem, sangkut. Sebab itu kita dalam hidup diajarkan asas kita dalam perhubungan ni, hablum minallah sama Hablum minan nas. hablum minannas. Hubungan sesama manusia. Ada orang kata, tak ada hal lah hubungan sama manusia, tak ada impact lah, tak ada kesan lah. Yang penting aku banyak amalan, banyak zikir, banyak selawat, maksurat, manzil, semua tak tinggal, syurga insya-Allah. Belum tentu. Allah juga memerhatikan hubungan kita sesama manusia. Sama manusia. Kan? Itu juga perkara yang penting lah. Artinya, yang pertama, diajarkan supaya kalau ada selisih faham, berdamailah. Jangan lebih 3 hari. Dan yang keduanya dalam hadis Nabi SAW daripada Anas bin Malik radhiyallahu an. Kata Nabi, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Ini pun satu perangai juga orang kita ni. Pokok di situ adalah dengki. Kata Nabi, janganlah saling memarahi, jangan saling mendengki, saling membelakangi. Jadilah kalian hamba Allah yang ikhwana, bersaudara. Itu maknanya. Jadi dia kadang punca kepada sesetengah pergaduhan selisih faham soal dengki. Sebab itu Nabi menyebutkan dengki ni juga penyumbang kepada kebencian, bergaduh yang tak berpenghujung ini. Maka marilah ambil kesempatan kita sebelum melangkah masuk dalam Ramadan Al-Mubarak ini, marilah kita berbaik-baik sesama kita. Tak payah tunggu habis rancangan ni. Sekarang juga WhatsApp grup ke apa. Mohon maaflah semua kita berbaik-baiklah balik. Takut apa? Amal-amal lain yang banyak tersangkut, stuck. Kerana apa? Kerana ni kita seolah-olah ada benda yang tak selesai sesama manusia. Wallahu a'lam. Dan Ustaz, soalan yang seterusnya ini daripada sahabat kita Siti Salbiah, ada kesinambungan dengan soalan yang Ustaz jawab seketika tadi berkenaan dengan mereka yang bermusuhan tadi, dan soalannya berkenaan dengan bermohon maaf di media sosial. Tapi kita bacakan soalannya. Katanya dari Puan Siti Salbiah, Assalamualaikum. Soalan saya, apakah pandangan Ustaz mengenai amalan yang dilakukan sekarang di mana sebelum datangnya malam nisfu Syakban, masing-masing berlumba-lumba memohon kemaafan melalui media sosial. Dia siap buat teks apa semua kan, lalu dia hantarlah hashtag apa semua kan. Itu soalannya. Terima kasih kepada Puan Siti Salbiah atas soalan yang ditanyakan. Mungkin Ustaz ada sedikit pandangan ataupun komen ataupun nasihat kepada penonton-penonton di luar sana berkenaan dengan bermohon maaf berlumba-lumba sebelum malam nisfu Syakban. Silakan. Salah satu daripada sifat ataupun ciri-ciri calon-calon ahli syurga. Calon-calon ahli syurga ni, dia ada perangai dia. Kalau jenis di dunia ni maki hamum, carut, mengata buruk kat orang, tiba dia kata aku ni bukan apa, aku tahu aku ni syurga punya orang. Tiba-tiba mengaku. Walaupun mulut jahat tapi hati baik. Walaupun mulut jahat hati baik. Na'udzubillah. Dia sebenarnya tanda-tanda calon-calon ahli syurga tu, bayangan dia dah boleh nampak dah di dunia ni. Apa tanda-tandanya? Sebagaimana yang Allah Ta'ala rakamkan dalam Quran surah Ali Imran, iaitu Allah menyebutkan perangai ahli syurga ni antaranya apa? Al-kaziminal ghaiz. Dia mampu menahan kemarahan dia. Dia boleh kontrol marah. Marah tu memang ada, tapi dia boleh handle dia punya marah tu, kontrol dia. Baru beli selipar cantik sampai hilang dah. Dalam hati ni marah, tapi dia tahan. Syakban. Tak boleh. Aku nak marah, tak boleh. Tahan. Syurga. Tahan. Dan yang kedua, wal afina anin nas. Dia boleh memaafkan manusia lain. Inilah dugaan paling besar bagi mana-mana orang yang mungkin hidupnya dikhianati, disakiti, dikasari, tapi dia boleh memaafkan orang lain. Walaupun setengah ulama menyebutkan tanda-tanda istighfar kita diterima Allah itu adalah apabila kita ringan untuk memaafkan orang lain. Ringan memaafkan orang lain. Artinya istighfar kita selama ini berkesan, berbekas di jiwa kita. Lalu kalau hak duk minta maaf melalui media sosial ni macam mana? Saya kira ini pun satu benda yang mungkin boleh ditambah baik. Apa tambah baik? Janganlah minta maaf secara umum. Kalau kita ada masalah dengan seseorang, directly dengan orang tu. Terus pada orang tersebut.
orang kata apa, DM tepi apa, minta maaf langsung pada orang tu. Ni minta maaf umum ya. Dia tak tahu, kata dia ada orang-orang tertentu yang dia cari pasal tu. Tapi kalau hari ni kebiasaan dia tulis kat dia punya post dia tu, dia kata mohon maaf kepada semua sesiapa yang saya ada terbuat salah dia kata. Yalah, secara sikapnya bagus, tetapi ditambah baiknya dengan kalau boleh dia terus, kalau mana-mana orang, mungkin kalau dia terlepas pandang tak apalah. Betul. Tapi kalau dia sendiri tahu aku ada masalah dengan orang tersebut, minta maaf mesti dengan orang tu balik. Walaupun dia tu mungkin dia non-Muslim sekalipun, tapi kita ada buat zalim pada dia, kena minta maaf balik pada dia. Itulah dia. Maknanya yang lebih bagus dan tepat sekali adalah direct terus kepada orang itu dan sebut apa kesilapan yang kita buat supaya bermaafan itu selesai di antara satu dan juga yang lain. Baik, sidang penonton kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Baik, sidang penonton kita bertemu kembali dan saya yakin banyak perkara-perkara dan input-input menarik yang kita terima pada hari ini dari Al-Fadil Ustaz Ilyas berkenaan dengan Nisfu Sya'ban, berkenaan dengan amalannya, maknanya, apa yang patut kita lakukan dan apa yang patut kita hindarkan, kelebihan dan apa yang istimewa di malam Nisfu Sya'ban yang kita dengar dan pelajari pada hari ini, dan catat sebaik mungkin dan sebarkan kepada sahabat-sahabat kita, semoga semuanya beroleh manfaat atas perbincangan pada hari ini. Dan mungkin ada sahabat-sahabat anda yang tak berkesempatan melihat di kaca TV di rumah, bagi tahu kepada sahabat-sahabat kita semua, boleh lihat di siaran secara langsung di Facebook Tanyalah Ustaz TV 3. Janganlah lupa tekan butang suka dan kongsi untuk sama-sama sebarkan kebaikan. Baik, kita nak meneruskan perbincangan. Kita lihat soalan di Facebook dari sahabat kita, Puan Masrifah Nur Jamain. Baik, kita lihat soalannya. Assalamualaikum Ustaz. Banyak hadis-hadis sahih dan hadis-hadis palsu mengenai kelebihan dan amalan bulan Sya'ban serta malam nisfu Sya'ban disebarkan oleh orang awam. Antaranya, pada malam itu amalan akan diangkat ke langit, kelebihan membaca surah Yasin sebanyak 3 kali, kelebihan berpuasa sunat khusus pada hari nisfu Sya'ban dan lain-lain lagi. Apakah pandangan Ustaz mengenai perkara ini, Ustaz? Dan soalan yang kedua, apakah yang Rasulullah SAW lakukan ketika tibanya nisfu Sya'ban dan bagaimanakah amalan baginda dan para sahabat pada malam tersebut? Mohon pencerahan dari Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga Puan Masrifah Nur Jamain atas soalan yang ditanyakan. Silakan Ustaz untuk soalan pertama dulu berkenaan dengan hadis-hadis sahih dan hadis-hadis palsu. Apa pandangan Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita tidak nafikan dengan kemajuan teknologi komunikasi yang ada pada hari ini, segala yang ada pada hujung jari kita ni mudah untuk tersebar hanya dengan beberapa saat sahaja. Maka bagi kita yang tahu, yang kita sering mengikuti kelas-kelas kuliah agama ini, kita kena bertindak juga. Kalau sekiranya sampai ke tangan kita hadis-hadis maudhu', hadis palsu, kalau sekiranya hadis dhaif tu mungkin ada perbincangannya lagi. Artinya kita boleh jadikan dia sebagai motivasi beramal, fadail amal semua kan. Tapi kalau yang hadis-hadis palsu dan di hujungnya pula ada nota kaki, sebarkan jika ingin rezeki datang dalam masa 40 hari. Benda ni tuan-tuan kena bantras. Benda ni tuan-tuan kena macam dulu kan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baca doa akhir tahun, baca doa awal tahun. Ada hadis palsu tentang dia. Siapa yang baca doa akhir tahun, awal tahun takkan diganggu syaitan selama setahun. Dan saya ingat rekaan tersebut dah berakhir tahun ni. Sampai lagi tahun ni pun ada lagi. Kalau dulu zaman SMS, khidmat pesanan ringkas. Tapi sekarang tuan-tuan, WhatsApp lagi laju lagi free kan, pakai wifi. Maknanya yang tulis, yang create benda tu dah 2 tahun tak diganggu syaitan. Tak tahulah, dah tak diganggu syaitan. Pengarut sungguhlah tuan-tuan. Berhati-hati tau. Benda-benda ni
Banyak sangat tersebar. Termasuklah juga mengatakan bahawa pada nisfu Sya'ban ni ada solat sunat yang dilaksanakan 100 rakaat. Kalau Rejab dia ada 12 rakaat. Kemudian kalau masuk Sya'ban dia ada 100 rakaat, dan setiap pada 2 rakaat tu dia ada masing-masing punya niat. 2 rakaat ni kita niat rezeki datang melimpah. 2 rakaat lagi ni umur panjang. 2 rakaat lagi ni diminta macam-macam permintaan pada setiap rakaat tu. Ini semua rekaan. Jadi para penonton yang dirahmati Allah sekalian, kalaupun sekiranya tuan-tuan nak baca Yasin, silakan. Jangan letak ataupun tetapkan beberapa kali. Itu jangan ditetapkan. Bacalah berapa kali sekalipun ikut larat. Ataupun cuma persoalan lah. Walaupun Yasin ke apa-apa surah bacalah tuan-tuan, dapat pahala malam tersebut. Yang penting nak raih keampunan daripada Allah Ta'ala, tu saja. Cuma orang kita kan, dia Yasin ni dia dekat di hati orang Melayu. Kan? Dia panggil apa? Kalau kita suruh sambung, innama amruhu iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun Alladhi. Boleh sambung di rumah. Punyalah baca Yasin daripada kecil. Tutup mata, tutup telinga pun boleh baca. Masuk rumah baru baca Yasin. Doa selamat hujung mula baca Yasin. Malam Jumaat baca Yasin. Tak ada masalah, sebab Yasin ni dengan orang Melayu dia dekat sangat. Kalau masjid nak ajak jemaah tuan-tuan, malam ni kita baca surah At-Taubah. Taubah. Baca merangkak lagi. Tak tahu kurang nak habis. Tu yang setengah majlis tu dia kata Yasin je lah. Orang kita kadang tak tengok pun dia boleh baca. Itu je dari sudut mudahnya. Tapi bagi saya, mari kita aneka dan pelbagaikan lagi ibadah-ibadah. Maksud saya, sama ada surah Al-Kahfi ke, surah apa lagi, mana-mana saja ayat-ayat dalam Quran. Setengah masjid dia panggil qari-qari untuk mengalunkan bacaan Quran dengan taranum yang merdu, yang sedap, dan di hujungnya ada kupasan ayat, tadabbur ayat pada malam nisfu Sya'ban tu. Silakan. Yang penting semua benda ni meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Jadi bagi mana-mana pihak yang mungkin nak bertelagah, nak berselisih faham dengan pihak masjid, kata kenapa tak buat Yasin 3 kali? Inilah dia punya panduannya supaya jangan bergaduh. Baru duk sebut tadi ni, golongan yang Allah ampun tadi apa? Kecuali yang syirik dan yang bermusuh. Kerana nisfu Sya'ban dah bergaduh dah tak diampun nanti. Na'udzubillah min zalik. Jadi kalau disebut juga tadi tentang apakah amalan baginda? Ya, Nabi Muhammad SAW bukan setakat malam nisfu Sya'ban saja. Mana-mana malam sekalipun memang Nabi memperbanyakkan ibadah-ibadah, termasuklah memperbanyakkan doa dan istighfar. 70 kali, wa fi riwayatin sampai 100 kali Nabi minta ampun pada Allah Ta'ala. Dan kelebihan orang yang berdoa mohon ampun pada Allah di waktu malam banyak. Kalau dalam Quran surah Isra, Allah Ta'ala sebut apa? Wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada waktu tengah malam sahur, wabil asharihum, dan pada waktu sahur tu mereka memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Dan adakah pada malam itu sahaja disebutkan Allah Ta'ala turun memberi ampun pada hamba-hambanya? Tuan-tuan kena ingat satu benda. Disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna fil laili la sa'atan la yuwafiquha rajulun muslim yas'alullahu khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu wa zalika kulla lailatin. Kata Nabi, sesungguhnya pada satu malam ada satu waktu tidaklah seorang muslim yang dia ni mohon pada Allah kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, melainkan Allah akan memperkenankan permohonan orang tersebut. Dan malam bila yang berlaku ini? Demikian itu wazalika kullalailatin. Kata Nabi, dan benda tu berlaku apa ni? Allah memenuhi permohonan hambanya untuk kebaikan dunia dan akhirat tu berlaku bila? Setiap malam. Riwayat Imam Muslim, nombornya 757 ya. Imam Nawawi kata terdapat satu masa yang mustajab pada setiap malam, dan ini juga merupakan galakan untuk kita berdoa pada setiap malam, tak semestinya pada nisfu Sya'ban saja. Mana-mana malam ada waktu di mana Allah memperkenankan permohonan hambanya. Dan kalau dalam
dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan 2 waktu yang Allah memperkenankan doa hambanya, jaufal lailil akhir wa duburus salawatil maktubat. Yang ni saya dah sebut tadi dah. Pertama tengah malam, yang keduanya adalah di hujung selepas solat fardu. Tu jangan tinggal waktu berdoa tu. Allahuakbar. Baik, terima kasih Ustaz untuk pencerahan berkenaan dengan soalan dari sahabat kita sebentar tadi berkenaan dengan hadis yang menjadi dalil kepada malam nisfu Syaban dan juga berkenaan dengan apa yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tuan. Dan Ustaz, saya Ismail. Tuan Ismail. Ya, Tuan Ismail. Silakan soalannya, Tuan. Okey, soalan saya Ustaz. Apakah perbezaan dari segi kelebihan ganjaran pahala puasa sunat di bulan Syaban berbanding puasa sunat Isnin dan Khamis dan seumpamanya di bulan-bulan lain? Itu soalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan Haji Ismail. Berkenaan dengan soalan kelebihan amalan ataupun ganjaran berpuasa di bulan Syaban dan juga di bulan-bulan lain. Apakah berbeza ataupun sama ataupun ada kelebihan yang lain? Ustaz, silakan. Okey, terima kasih pada Tuan Ismail yang mengajukan soalan, sebut nama ayah kita pula ya. Terima kasih. Ya, puasa-puasa sunat ni dia ada fadilat-fadilatnya yang tersendiri tau. Setiap dia puasa sunat, termasuklah puasa sunat Arafah ke, puasa sunat Ashura ke, ataupun apa sajalah puasa sunat, termasuklah Isnin Khamis. Dan puasa di bulan Syaban adalah kemuliaannya tu di mana? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana ketika puasa itu amalan tu diangkat, dia akan jadi satu saya bagi umpama macam ni lah tuan-tuan ya. Kita ni amalan kita diangkat, dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala itu dalam keadaan yang bagaimana? Disebutkan kita punya amalan kita ni dibawa menghadap Allah Taala, yazuqu kama yazuqul arusi ila ahliha. Malaikat membawa amalan-amalan kita ini bagaikan iringan pengantin perempuan jumpa suami. Penuh dengan adabnya tu, macam istiadat, makna elok bawa, bukan hantar lempar macam tu, hantar macam apa ni, penghantar lempar ke apa. Tak, ini penuh dengan adabnya tu, bawanya itu pada waktu yang penuh dengan kemuliaan. Maka tapi setiap lapis langit tu pun bukan mudah nak lepas. Kita hari ni ada Roblox, tak ada surat rentah daerah ke rentah negeri pun tak lepas. Jadi bayangkan ya, amalan kita bila nak menembusi, umpama saya tuan-tuan kata ustaz ni apa menyamakan malaikat dengan Roblox polis pula. Nak bagi faham. Amalan kita tu nak melepasi sekatan malaikat-malaikat tu, lapis langit ni, bila nak dibawa saja ada setengah tu tak lepas. Tak lepas amalan dia. Pasal apa? Dia ni kan kuat bergaduh dengan orang. Gaduh dengan orang manjang dalam Facebook, maki hamun orang. Tak. Amalan tolak. Ada setengah orang bila nak naik saja amalan dia tu, tanya ini amalan siapa? Fulan bin Fulan. Dan dia sedang berpuasa. Dan dia, si Fulan tu tadi, hamba Allah yang nama Azrin tadi ni, tengah puasa. Jadi faham tak? Malaikat ni seolah-olah dia macam ada belas ihsan. Tengah puasa, sian kat dia. Letih, tengah berlapar tu. Naik. Amalan tu dibawa naik. Itu ceritanya. Maka peristiwa ataupun keadaan yang sama juga berlaku pada Isnin Khamis. Kerana Isnin dan Khamis ini juga dipanggil laporan secara mingguan. Laporan amalan kita secara mingguan, maka disunatkan kita berpuasa pada waktu tu kerana amalan kita dibawa naik menghadap Allah sedang kita puasa. Cantik, comel, rekod tu cantik. Dia punya keadaannya itu, ya, wallahu alam. Baik, terima kasih Ustaz untuk pencerahan berkenaan dengan soalan yang ditanyakan Tuan Haji Ismail sebentar tadi berkenaan dengan perbezaan ganjarannya di situ. Jadi kita dapatkan pencerahannya. Baik, soalan seterusnya di Facebook Tanyalah Ustaz dari sahabat kita Izara. Baik, soalannya, Assalamualaikum. Bagaimana bagi seseorang wanita yang dalam keuzuran tidak dapat melaksanakan ibadah di malam nisfu Syaban selain berzikir, ibadah
apakah yang boleh seseorang wanita itu lakukan ataupun laksanakan? Terima kasih kepada Izara atas soalan yang ditanyakan. Silakan Ustaz untuk pencerahan berkenaan dengan amalan lain selain dari zikir yang boleh dilakukan oleh wanita yang mungkin dalam keuzuran. Silakan Ustaz. Terima kasih ya. Maknanya golongan wanita pun antara yang tidak mahu terlepas daripada meraih kebaikan ataupun fadilat lah yang ada pada kesempatan di bulan Syaban ni. Bagus. Jadi dalam waktu-waktu yang disebutkan tadi tu, dalam tempoh keuzuran tu dia tak puasa sunat di bulan Syaban. Jadi apa amalan-amalan lain? Tuan-tuan, aneka ibadah yang begitu banyak boleh dilakukan, yang boleh direbut peluang tu. Saya ingat paling penting sekali perbanyakkan istighfar. Tu yang paling penting. Banyakkan istighfar, kalau rajin boleh sampai 1000 kali lagi bagus. Lepas tu apa lagi? Macam contoh baca Quran, memang tak boleh lah perempuan yang apa tu uzur. Tapi kalau ayat-ayat Quran yang dengan apa tu dengan niat zikir, contoh macam qul huwallahu ahad, itu boleh kalau baca tuan-tuan 10 kali dalam sehari, besar ganjaran tu. Tak semestinya dalam Syaban, mana-mana bulan pun baca man qara'a qul huwallahu ahad ila hatta yakhtimaha, baca qul huwallahu tu sampai habis, Allah Ta'ala akan kurniakan pada orang tersebut, wanita tersebut rajin duk baca, apa dia akan dapat? Allah akan kurniakan kepada dia qasran fil jannah, sebuah istana di dalam syurga. Banyak amalan tu. Lepas tu pula suami pula tengah puasa sunat Syaban, dia tolong masakkan dengan syarat mulut jangan duk jangan duk marah, duk bebel ke suami, awak nak berpuasa, saya yang letih, tak jadi. Jadi dia rajin istighfar ataupun ibadah-ibadah lain yang boleh dilakukan, ibadah umum yang lain, mempersiapkan kebersihan rumah ke pakaian untuk suami nak ibadah ke apa, itu pun boleh mengundang pahala yang begitu banyak sekali, selain daripada memperbanyakkan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Dan Ustaz, di hujung sebelum kita beralih siaran mungkin seketika nanti, kita nak tanyakan juga Ustaz mungkin pandangan dari Ustaz lah berkenaan dengan ada kata-kata yang menyebutkan malam nisfu Syaban ini adalah malam yang kedua istimewa, di bawah yang pertama tak lain dan tak bukan adalah malam Al-Qadar. Mungkin Ustaz ada sedikit pandangan. Malam yang istimewa kedua di bawah malam Lailatul Qadar katanya. Ya, kita dalam hal ni tidak dapatlah nak sebutkan bahawa dia adalah malam yang sama ada kedua terbaik ke, ketiga terbaik ke apa, kerana tidak ada mana-mana dalil yang menyatakan bahawa ia merupakan malam kedua terbaik selepas daripada malam Lailatul Qadar. Tidak ada pernyataan tersebut daripada para alim ulama. Jadi apa yang kita boleh katakan di sini, pada malam nisfu Syaban ke ataupun ni berbaki kita dalam Syaban ini, kita perbaiki amalan-amalan kita, tingkatkan ilmu kita berkait dengan Ramadan. Itu pun ibadah dalam Ramadan, dalam Syaban ni. Soalan-soalan tu duk tanya lagi tentang hukum korek hidung. Tanya tu lagi, tingkatkanlah ibadah tuan-tuan. Yang peliknya Ramadan lah baru nak sibuk korek hidung lah. Jadi tambahkan ilmu tuan-tuan. Ni Syaban ni. Kalau nak pergi haji, nak pergi umrah, kita kan ada kursus. Betul. Kursus haji, kursus umrah. Masuk Ramadan, ada kursus? Tak ada buat kursus kan? Kursus Ramadan, tak ada. Jadi seolah-olah Syaban inilah bagaikan bulan kursus kita untuk memahirkan diri kita, mantapkan. Ramadan tahun sudah dengan Ramadan tahun ni, apa beza? Apa bezanya tahun ni? Kita nak perbaiki, nak pertingkatkan apa lagi? Quran kita mungkin tahun ni nak target. Kalau tahun sudah dapat sekali je khatam. Tahun ni dapat sekali setengah ke apa kan, ataupun 2 kali khatam ke apa, itu target kita. Jadi mudah-mudahan dengan cara itu dapat menjadikan puasa kita pada tahun ni, Ramadan tahun ni lebih berkualiti. Betul ya. Macam Ustaz sebut tadi, bila mana kita nak pergi haji umrah ada khusus dia. Macam solat pun kita ada tahsin solat Ustaz. Tapi bila mana berkenaan dengan puasa nak masuk dalam bulan Ramadan, kita tidak ada persiapan yang khusus untuk diri kita untuk mempercantikkan Ramadan kita setiap tahun. Baik, sidang penonton Keluarga Besar Tanyalah Ustaz, kita berakhir di sini dahulu di TV3 sambungan 30 minit di TV9. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Alhamdulillah kita kembali bersua untuk meneruskan perbincangan. Terima kasih diucapkan kepada semua penonton yang masih setia menantikan perbincangan kita, dan terima kasih juga yang bertanyakan soalan-soalan, yang buat panggilan di talian kita, di Facebook bertanyakan soalan. Banyak soalan kita dapat pada hari ini dan kita cuba untuk menjawab sebaik mungkin dan sebanyak mungkin. Semoga semuanya beroleh manfaat. Baik, kita lihat soalan seterusnya di Facebook. Tanyalah Ustaz TV3 dari sahabat kita Puan Intan Zurina Abdul Razak. Kita lihat soalannya. Assalamualaikum Ustaz. Katanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat beruntung kerana memiliki malam-malam istimewa seperti malam Lailatul Qadar dan juga malam nisfu Sya'ban. Soalan saya, apakah keistimewaan yang diberikan kepada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak kita miliki? Terima kasih atas pencerahan. Terima kasih juga kepada sahabat kita yang bertanya, Puan Intan Zurina, atas soalan yang ditanyakan. Betul juga Ustaz, terfikir juga tentang soalan ni kan. Dia tanya apakah keistimewaan yang tidak dimiliki oleh umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad yang ada pada zaman kita, tak ada pada zaman mereka, tidak ada pada zaman kita. Silakan Ustaz. Ya. Salah satunya yang perlu kita syukuri bersama ya, para penonton yang saya muliakan, iaitu kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada malam Isra wal Mi'raj Allah Ta'ala firmankan kepada baginda Nabi bahawa kalian semua adalah umat yang akan didahulukan pada hari kiamat nanti. Itu kena ingat. Maknanya kita ni umat yang VIP. Apa makna umat yang VIP? Mari lambat, balik awal. Lama kita tunggu dia datang ya. Sekali dia datang, berat-berat bagi ucapan sikit, dia balik dulu. Itu kan kebiasaan VIP lah. Penceramah pun ada macam tu juga. Tapi kita ni secara umumnya adalah umat VIP di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, asbab daripada kemuliaan yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma saya nak tarik perhatian, ada kata-kata daripada Ka'ab Al-Ahbar radhiyallahu an, kata beliau, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak banding dengan umat-umat dulu-dulu kerana beberapa kelebihan. Antaranya iaitu pertama, kita adalah umat yang Allah jadikan kita ni rendang-rendang, tak berapa nak tinggi sangat kita ni. Apa tujuan dia? Kalau umat dulu besar sangat ke? Kalau Nabi Adam alaihi salam disebutkan bahawa Nabi Adam tu macam kita nanti ni kelak meninggal dunia akan masuk syurga. Jadi ketinggian ahli syurga tu besar dan tinggi mana? Disebutkan setinggi Nabi Adam. Nabi Adam tinggi mana? Situna zira'an ila sama. 60 hasta tinggi dia. Jadi kita ni tak seperti itu, tak besar macam tu. 60 hasta berapa tingkat bangunan tu? Kenapa kita tak setinggi dan tak sebesar itu? Kelebihan dia apa? Supaya menjimatkan pakaian, menjimatkan makan dan minum semua. Betul tak? Tuan-tuan, kalau dah tinggi besar, tinggi lampai macam tu, berapa meter kain nak pakai, nak tempah baju raya? Dengan anak-anak lagi punya ramai. Oi, tuan-tuan, cukuplah. Tak berapa tinggi pun pakai baju raya tahun lepas dah tu. Bajet. Kalau dah lagi tinggi lagi banyak, kos banyak. Dan kalau tak tinggi sangat pun tuan-tuan, tak besar sangat pun, makan nasi pun ada yang sampai 1,5 pinggan, 2 pinggan pun ada. Bayanglah kalau 60 hasta punya tinggi, tuan-tuan makan nasi berapa banyak? Satu bendang dia seorang. Pening surau nak buat jamuan. Letih. Itu satu. Jadi maknanya kita ni umat yang rendah-rendah, tak tinggi sangat. Okey, satu. Yang keduanya adalah kita ini umat yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita ni banyak lemah sikitlah. Banyak kelemahan kita ni. Banding dengan umat dulu banyak kuat-kuat dulu. Kita sekarang ni umat makin lemah-lemah sikit. Hujan setitik dua kena sesemua sesemua batuk-batuk demam. Semalam jumpa, hari ni tak ada pergi mana? Demam katanya. Pula dah lemah. Apa tujuan kita ni kadang-kadang sering lemah dan sering sakit ni apa? Tujuannya adalah supaya kita mudah untuk insaf. Dia kalau hidup tak pernah sakit, dia sombong. Kadang tu baru puji sikit, nampak Pak Haji tu datang ke surau, tanya, Pak Haji, mana motor? Apa motor? Aku pakai kaki, jalan kaki. Ini korang muda-muda semua lembek, lemah. Tengok ni orang lama. Jalan kaki kau, kaki kuat, umur 80. Tengok, baru sihat sikit, sombong. Tu yang Tuhan bagi sakit sikit tu, sakit lutut, sakit-sakit lenguh-lenguh. Bagi ingat Allah Ta'ala tu banyak sikit. Dua. Yang ketiga, kita ni umat yang umur pendek-pendek. Apa kelebihan orang umur pendek ni? Umat umur pendek ni, a'mar ummati ma baina 60 wa 70. Umur umat aku ni majoriti
adalah di antara 60 hingga 70 wa aqallu ma yajuzu zalika, dan sangat sikit yang lebih daripada garis umur tu. Tujuan dia apa? Supaya tak banyak dosa. Umat dulu kan 100 tahun. Syam'un Al-Ghazi, masa Nabi duk cerita tentang hebatnya Nabi Allah yang nama Syam'un tu, ataupun orang putih panggil Samson tu, beratus tahun, amalan banyak tu. Sahabat kata untunglah umat dulu kan, umur panjang, boleh amalan banyak. Akhirnya Nabi menyebutkan bahawa jangan risau. Bahasa kita kata don't worry lah. Jangan risau, jangan bersedih. Ada satu malam, kalau kalian dapat malam tersebut, lebih baik amalan kalian daripada 1000 bulan punya amalan. Itulah Lailatul Qadar. Jadi maknanya itulah antara kemuliaan, kelebihan kita berbanding umat-umat terdahulu. Wallahu a'lam. Penceritaan menarik Ustaz kongsikan kepada kita berkenaan dengan kelebihan-kelebihan umat terdahulu dan ada pada kita pada hari ini. Yang paling penting sekali adalah kita beramal dengan sebaiknya, mengejar yang terbaik. Okey, sudah penonton, kita lihat soalan seterusnya di Facebook dari sahabat kita Ruby Abu Bakar Ruby. Baik. Assalamualaikum. Tentang nisfu Sya'ban. Bagaimanakah cara terbaik bagi kita yang hendak menjawab pada mu'alaf yang baru mengenal Islam dan bertanyakan apakah itu nisfu Sya'ban? Mohon perkongsian ilmu dari Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga Ruby Abu Bakar Ruby atas soalan yang ditanyakan. Mungkin ini realiti kehidupan berlaku pada puan yang bertanya seketika tadi. Katanya kalau ada mu'alaf bertanya tentang nisfu Sya'ban, apakah cara terbaik untuk kita menjelaskan kepada dia tentang nisfu Sya'ban ni, Ustaz? Silakan. Terima kasih sahabat kita yang mengajukan soalan. Terima kasih banyak. Saya kira macam ni, bagi rakan-rakan kita yang bergelar saudara baru ni, boleh kita perjelaskan pada mereka dengan bahasa paling mudah sekali. Tak payahlah nak disokong dengan dalil-dalil yang mungkin nak dipaham tu berat sungguh. Dia kata payah betul lah nak faham ni. Jangan pening-pening tuan-tuan. Mungkin sekadar cadangan. Tuan-tuan boleh tambah baik, sedapkan lagi cerita. Okey, sekadar cadangan, tuan-tuan boleh ringkaskan. Pada Sya'ban ini ada 4 perkara. Bagi tahu kat dia. Sya'ban ni 4 je. Ataupun lebih. Boleh ditambah lagi. Tuan-tuan nak tambah lagi. Pertama sekali, Sya'ban adalah bulan persiapan. Persiapan apa? Persiapan bukan nak terima menantu. Bukan persiapan nak terima jodoh. Tak, persiapan nak bertemu Ramadan Al-Mubarak. Jadi kemuliaan yang ada pada Sya'ban itu adalah, itu orang bincang tentang Sya'ban. Tentang Ramadan kan. Kemuliaan Ramadan ni, hebatnya dia pada sebelum dan selepas. Hebatnya Ramadan tu, seolah-olah Sya'ban pun menumpang kemuliaan yang ada pada Sya'ban. Pada Ramadan. Dan Syawal pun menumpang ke fadilat yang ada pada bulan Ramadan. Itu. Jadi pertama sekali, Sya'ban adalah merupakan bulan persiapan kita. Yang kedua, Sya'ban adalah bulan digalakkan berpuasa. Pertama persiapan, kedua puasa sunat. Yang ketiga, Sya'ban adalah bulan di mana amalan kita diangkat. Jadi suruh kawan kita tu rajin buat baik, banyakkan sedekah, amalan-amalan lain termasuklah puasa tadi tu, kerana amalan kita diangkat. Dan yang keempat, Sya'ban adalah bulan di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala ataupun dalam hadis tadi yang kita bacakan tadi ni, larang kita daripada melakukan 2 perkara jahat lah. Pertama iaitu syirik, dan yang keduanya adalah bermusuhan, duk cari pasal bergaduh dengan orang. Tu saja. Saya ingat ringkas macam tu pun dah mudah untuk nak memahamkan sahabat saudara baru kita tu lah. Allah. Cerita yang ringkas macam tu je, Sya'ban adalah bulan persiapan, bulan berpuasa sunat dan juga bulan amalan diangkat. Sedang penonton, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, berehat seketika. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqami. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan. Amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillah, kelebihan dan keistimewaan nisfu Sya'ban yang kita bincangkan pada hari ini mungkin sedikit sebanyak dapat memberikan suntikan semangat kepada penonton-penonton untuk menjalani ibadah di dalam bulan Ramadan yang tidak lama lagi bakal tiba. Seperti mana yang disebutkan di awal tadi, dalam kegairahan dan keseronokan kita nak menyambut Ramadan Al-Mubarak, pastikan kita masih lagi mengambil fadilat dan kelebihan yang ada berbaki di dalam bulan Sya'ban yang hari ini 22 Sya'ban, berbaki berapa hari sahaja lagi melabuhkan tirainya, maka datangnya Ramadan Al-Mubarak. Baik, sidang penonton yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita lihat dan tinjau soalan di Facebook Tanyalah Ustaz dari sahabat kita Puan Mazni Hasan. Kita lihat soalannya. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Katanya belum pernah, ada dua soalan. Katanya yang pertama, belum pernah Rasulullah SAW berpuasa sunat hampir penuh melainkan bulan Sya'ban, dan bulan ini juga dikenali sebagai bulan Rasulullah SAW. Dan soalannya, adakah benar bulan Sya'ban ini merupakan bulan yang sangat-sangat disukai oleh baginda Nabi SAW? Dan soalan yang kedua, jika seseorang hamba Allah itu telah terlepas peluang meminta ampun di malam nisfu Sya'ban, adakah bermakna pintu taubatnya sudah pun tertutup? Mohon pencerahan dari Ustaz. Terima kasih sahabat kita Puan Mazni Hasan atas soalan yang ditanyakan. Ustaz, silakan soalan pertama Ustaz berkenaan dengan bulan yang sangat dicintai oleh baginda Nabi SAW. Benar ataupun tidak? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Muslimin muslimat, para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Baginda Nabi ketika dalam Sya'ban, Nabi diriwayatkan bahawa sering berpuasa sampai kelihatan macam nak terus dah nak puasa dah. Terus sahaja hari demi hari nak puasa dah. Macam nampak gaya tak ada yang nak miss dah. Dan juga ada ketikanya Nabi seolah kalau time tak puasa tu macam kelihatan macam tak nak puasa dah lepas pada tu. Artinya tidaklah Nabi sampai tahap hari-hari. Tapi agak kerap dalam bulan Sya'ban. Kerana bulan tersebut, sebagaimana hadis yang awal tadi kita perbincangan kita, dia adalah bulan di mana yaghfulun nas anhu, bulan di mana ramai manusia lalai terhadapnya. Maklumlah nak menuju ke Ramadan. Cuma berkaitan tentang Sya'ban itu adalah bulan Nabi, saya percaya mungkin para penonton pernah dengar daripada Anas bin Malik radhiyallahu an bahawa baginda Nabi bersabda, Rajabu syahrullah wa Sya'banu syahri wa Ramadanu syahru ummati. Yang mana disebutkan bahawa Nabi bersabda, Rejab adalah bulan Allah, Sya'ban pula adalah bulanku, bulan Rasulullah SAW, dan Ramadan adalah bulan umatku. Mari kita tinjau secara ringkaslah hukum hadis berkaitan tentang yang kita bacakan tadi ni, hadis tadi ni. Kalau kita lihat, Imam Ibnu Jauzi menghukum hadis tersebut sebagai palsu, dan ini disebutkan dalam Al-Mawdu'at. Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani menilai hadis ini sebagai batil. Imam Suyuti mengatakan hadis ini dhaif. Imam Ibnu Aqrar Al-Kinani menilai hadis ini sebagai palsu, dan beberapa lagi pandangan ulama, ada yang mengatakan ianya palsu, ada yang mengatakan dhaif, palsu dan juga dhaif. Walau bagaimanapun, tidaklah kita nak membangkitkan isu teknikal dalam bab penilaian hadis ini. Cuma cenderung mengatakan hadis ini sanadnya lemah kerana sanadnya terputus. Tak apa, setiap bulan-bulan 12 bulan ini yang Allah kurniakan dalam tempoh setahun, kesemuanya ada dia punya fadilat yang tersendiri. Maka kita tak perlu nak timbul persoalan bulan mana Nabi paling sayang, di bulan yang paling ada, tak perlu nak timbul isu itu. Yang penting setiap bulan tu ada waktu dan tempoh yang perlu kita nak kena pertingkatkan ibadah. Mari musim Muharramnya kita rebut Ashura, Tasu'a, kan. Lepas tu mari bulan Rejab, pada 1 Rejab tu kita pulun dengan awal bulan Rejab tu memperbanyakkan doa kepada Allah Taala sebagaimana kata Imam Syafi'i. Lepas tu masuk Sya'ban memperbanyakkan puasa sunat. Apa lagi? Masuk Zulhijjah. Zulhijjah hari-hari tasyrik. Kan? Lepas tu apa lagi? Ibadah kurban. Jadi nampak tak? Setiap bulan tu dia ada aneka ibadah yang kita boleh pertingkatkan, perbanyakkan. Itu dia. Dan berkaitan tentang pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala itu, saya nak kongsikan beginilah. Tuan-tuan, selagi mana tuan-tuan ni buat dosa ketelanjuran, itulah namanya human being.
Ya. Sekali lagi, Ustaz. Ujung-ujung cakap betul. Human being, you know. Dah namanya manusia. Itu standard buat silap tu biasa. Tetapi kata Nabi SAW, khairul khata'in at-tawwabun. Sebagus-bagus orang yang melakukan kesilapan itu, dia kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala balik. Jadi macam mana cara nak bertaubat pada Allah? Satunya ialah kita benar-benar menyesal atas kesilapan ketelanjuran yang lalu. Yang kedua, memperbanyakkan amal-amal baik. Innal hasanat yuzhibnas sayyiat. Kebaikan-kebaikan hasanat itu dapat memadam segala keburukan-keburukan yang sudah. Jadi tak timbul isu, lepas ni 10 Syakban ni, habislah Tuhan tak ampun. Jenuh setahun pula nak tunggu tahun depan punya ni 10 Syakban. Dah. Selagi ada peluang Allah Ta'ala bagi nyawa, nafas masih lagi dikandung badan semua ni. Selagi itulah proses taubat kena berlangsung lagi dan lagi dan lagi sampai kita dah tak ada lagi. Itu sajalah. Wallahualam. Terima kasih Ustaz berkenaan dengan sahabat kita bertanya tadi bila mana soalan kedua tu yang saya tertarik tu, bila mana dia sebut bila mana terlepas minta ampun di malam nisfu Syaban, adakah tertutup pintu taubat baginya? Sebenarnya tidak. Selagi mana hayat dikandung badan saya, maka pada ketika itu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan taubat yang sebenar-benarnya, taubat nasuha, diampunkan dosa-dosa yang lalu. Amin ya rabbal alamin. Soalan seterusnya di Facebook dari sahabat kita Tuan Muhammad Faizal bin Ahmad. Baik, Assalamualaikum. Soalannya, berpindahnya arah kiblat menjadi peristiwa besar yang tercatat dalam sejarah juga pada bulan Syaban. Di bulan inilah arah kiblat sebelum ini menghadap ke Baitul Maqdis berubah menghadap Masjidil Haram di Mekah. Boleh Ustaz ceritakan secara ringkas bagaimana boleh terjadinya peristiwa ini? Mohon perkongsian ilmu dari Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita Tuan Muhammad Faizal atas soalan yang ditanyakan. Berpindahnya arah kiblat peristiwa berlaku di dalam bulan Syaban. Bagaimana terjadi? Secara ringkas dari Ustaz, silakan. Ya, terima kasih. Penonton-penonton yang dirahmati Allah sekalian. Ya. Antara peristiwa penting dalam Syaban adalah penurunan ayat perintah puasa Ramadan. Ya. Penurunan ayat perintah puasa di bulan Ramadan. Al-Baqarah 183 tu? Ya, adalah bulan Syaban. Kemudian juga peristiwa ini pendapat menyebutkan, walaupun ada setengah menyebutkan ianya berlaku di bulan Rejab. Ya, ada yang mengatakan peristiwa peralihan kiblat ini berlaku pada bulan Rejab dan bukannya pada bulan Syaban. Walaupun ada setengah juga yang mengatakan ianya berlaku pada bulan Syaban. Tak apalah, yang pentingnya peristiwa tersebut telah pun berlaku. Yang mana Allah Ta'ala rakamkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 144. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram ila akhiril ayat. Sadaqallahul azim. Sungguh kami sering melihat wajahmu Muhammad menghadap ke langit, maka kami memalingkan ke kiblat yang kamu sukai, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ini berdasarkan kisah yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi berhijrah pergi ke Madinah. Kemudian yang mana peristiwa Nabi seolah-olah macam digelakkan, dicemuh oleh puak-puak Yahudi. Yahudi kan dia punya ritualnya itu menghadap ke arah Masjidil Aqsa juga. Pada sebelum kita menghadap ke arah sekarang ini Masjidil Haram, dulu ke arah Masjidil Aqsa sama macam Yahudi pula. Jadi puak-puak Yahudi macam gelakkan Nabi kita lah. Maka tu yang Nabi berhari-hari minta mendongak ke langit, minta kepada Allah dialihkan kiblat tu ke arah Masjidil Haram. Nabi minta. Dan peristiwa tersebut merakamkan pada kita betapa dalam dunia ini tak semudah yang kita minta. 16 bulan, setengah pendapat mengatakan 17 bulan Nabi minta barulah diperkenankan. Dan 16 bulan ni maknanya setahun berapa? Setahun 4 bulan berapa? Setahun setengah lah lebih kurang lah. Setahun setengah Nabi minta pada Allah baru diperkenankan. Apa pelajaran paling penting di sini? Kalau tuan-tuan baru berdoa petang semalam, jangan harap pagi ni terus dapat. Nabi kot, Nabi tu minta berbulan-bulan, 16 bulan, ada setengah kata 17 bulan minta, baru Allah perkenankan. Maka yang paling disayangi Allah pun diajar supaya sabar.
aku akan bagi. Sabar, kerana pada sabar itu adanya pahala. Maka peristiwa peralihan kiblat yang berlaku di Masjid Bani Salamah ataupun Masjid Qiblatain ini, ada pendapat mengatakan ianya berlaku pada bulan Rejab, namun ada juga mengatakan Syaban. Tak apa, peristiwa itu telah pun berlaku dan hikmahnya besar untuk kita pelajari. Peristiwa peralihan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram di Makkah itu penceritaan seringkas untuk kongsikan kepada kita sebentar tadi. Dan sedang penonton, berbalik kepada tadi nisfu Sya'ban, setengah daripada bulan Sya'ban, 15 Sya'ban yang selalu kita ucapkan setiap tahun, kita ingati setiap tahun, kita minta maaf, bermaaf-maafan, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga bila mana buku catatan kita diangkat naik, maka yang baik-baik sahaja diangkat, dan buka buku catatan baru juga catatan pertama adalah catatan amalan kebaikan. Itu serba sedikit berkenaan dengan nisfu Sya'ban. Dan kita sampai pada kesimpulan perbincangan kita pada hari ini. Jadi kita minta Ustaz untuk buat kesimpulan ringkas berkenaan dengan nisfu Sya'ban dan mungkin ada pesanan-pesanan akhir buat penonton-penonton semua. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih ya para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Sya'ban ni juga orang tua-tua dulu sebut atau kenali ia sebagai bulan ruah. Bulan ruah ni bulan dia memperingati arwah-arwah dah meninggal. Itu yang dulu-dulu ada yang buat doa selamat lah, buat tahlil ke. Ada yang mengatakan itu doa sempena nak masuk Ramadan, dia kata. Sempena nak Ramadan, ada yang dia istilahkan kata ini bulan kita buat majlis banyak sikitlah, pulun makan, nanti lapar Ramadan. Macam ni lah tuan-tuan. Kita harmonikan dengan Sya'ban ini, perbanyakkan ibadah. Kerana Sya'ban itu Shin, Ain, Ba. Sya'bun maknanya suku masyarakat. Kalau Sya'bun maknanya lorong ataupun celah-celah. Syu'batun maknanya cabang-cabang. Maka dapat kita rumuskan bahawa Sya'ban ni bagaikan suku masyarakat yang melahirkan keturunan-keturunan yang banyak dan banyak. Sya'ban pun begitu. Apa amalan? Dia seolah dapat melahirkan banyak lagi amalan, pahala-pahala lain. Ataupun maksudnya lorong ataupun celah-celah. Tiap apa yang kita buat tu pahala dan ganjaran. Syu'batun, cabang-cabang. Gitulah juga ganjaran yang tak pernah ataupun rahmat Allah yang tak pernah berkesudahan bagi orang yang bersungguh-sungguh minta ampun pada Allah, doa kesejahteraan hidup dunia hingga akhirat, hinggalah kita bertemu dengan Ramadan yang tak lama nak kunjung tiba nanti ni, insya-Allah. Insya-Allah. Dan Ustaz boleh tutup dengan doa ringkas, Ustaz? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Ya Allah, kurniakan kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Ya Allah, kayakan kami dengan ilmu pengetahuan, hiaskanlah kami dengan ketakwaan, cantikkanlah kami dengan sifat rasa malu pada diri kami, ya Allah. Ya Zal Jalali wal Ikram, kurniakan kami umur yang panjang, kekuatan kesihatan tubuh badan untuk bertemu dengan Ramadan dan dapat melaksanakan sebanyak mungkin ibadah demi untuk meraih redha-Mu, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Ilyas Ismail atas pencerahan dan perkongsian. Dan terima kasih diucapkan kepada semua penonton setia Tanyalah Ustaz. Dan jangan lupa esok bersama dengan moderator Da'i Nizal dan juga ahli panel Ustaz Halim Din dengan topik puasa Sya'ban sebelum Ramadan, meneruskan sesi untuk sampai ke bulan Ramadan. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.